سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 12, baris yang kelima daripada bawah. Muka surat 12, baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Pertama daripada 3 mazhab pada berkaitan dengan perbuatan hamba yang ikhtiariyah. Pertama daripada 3 mazhab berkaitan dengan perbuatan hamba yang bangsa ikhtiariyah. Mazhab ahli sunnah, mazhab ahli sunnah wal jamaah, mazhab yang dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ahli sunnah wal jamaah, jalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalanan para sahabat radhiyallahu anhum, iaitu mazhab ahli sunnah berkaitan dengan perbuatan hamba yang ikhtiariyah, bahawasanya tiada bagi hamba pada perbuatan ikhtiari itu melainkan usaha jua, maka tiada dikeraskan akan hamba pada perbuatan itu, seperti barang yang berkata akan dia akan barang oleh ta'ifah, oleh satu puak, satu golongan. Ta'ifah ni satu puak, satu golongan yang dinamakan Jabariyah. Dan tiada hamba itu menjadikan akan dia, akan perbuatan seperti yang berkata akan yang tadi ni oleh Mu'tazilah, yakni Mu'tazilah Qadariyah. Jadi pertama ada 3 mazhab ahli sunnah, mazhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi sekarang ni sudah di penghujung pada pembicaraan berkaitan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang terkandung di bawah kalimah syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Sebab selepas habis bicara berkaitan dengan perbuatan hamba yang bangsa ikhtiariyah ni, terus masuk kepada pembicaraan sifat Rasul
sidik, amanah, tabligh, fatanah di bawah tu. Jadi habis dah lah. Habis bicara hak berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi diakhiri pembicaraan berkaitan dengan sifat Allah, diakhiri pembicaraan untuk mengesahkan beriman dengan Allah dengan berkait dengan perbuatan hamba yang ikhtiariyah. Jadi pembicaraan hak berkait dengan sifat Allah yang terkandung di bawah kalimah syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, adalah untuk mengesahkan rukun iman yang pertama, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu macam mana dengan rukun iman yang keenam, qadar dan qada? Ni saya biasa sebut sama-sama dah. Rukun iman yang keenam sudah masuk di rukun iman yang pertama. Rukun iman yang keenam, qadar dan qada, sudah masuk di rukun iman yang pertama. Kita bicara qadar dan qada, bicara qudrah, iradah, ilmu. Qadar dan qada kita bicara qudrah, iradah dan ilmu. Qudrah, iradah, ilmu ni sifat 20. Kita bicara sifat 20 untuk sah kita beriman dengan Allah, rukun iman yang pertama. Jadi rukun iman yang keenam ni sudah masuk di rukun iman yang pertama. Sebab itulah ada hadis yang meriwayatkan Nabi jawab berkaitan dengan iman bukan 6 rukun. Ada riwayat Nabi hanya jawab 5 saja. Antu'mina billah, bahawa engkau beriman dengan Allah, Nabi kata. Wa malaikatihi, dan engkau beriman dengan segala malaikat bagi Allah. Wa kutubihi, dan engkau beriman dengan segala kitab bagi Allah. Wa rusulihi, dan engkau beriman dengan segala rasul bagi Allah. Wal yaumil akhir, dan engkau beriman dengan hari kesudahan. Sekatu je Nabi sebut, 5 je. 5 je, tak ada 6. Ada riwayat Nabi sebut 5 je. Kan ni? Macam mana kalau lah orang nak berkahwin, dia tanya dah rukun Islam, rukun iman? Tak tanya dah. Sebab tak jumpa lagi orang tu imam nikah tanya rukun Islam, rukun iman. Sebab apa tak sesuai nak tanya masa tu? Kawan tu tengah nak meletup dada dia tu. Dia tanya rukun Islam, rukun iman ke? Nak jawab payah dah lah, bukan ada erti. Tapi apabila duduk keadaan panik, dia panggil panik. Ada keadaan ni debodak-dak. Apa tak debodak-dak? Kau panggil apa? Bukan panggil debodak-dak. Kan kalau kita berlaku kecemasan kan. Allah tadi dekat dah, debodak-dak. Ada ni. Jadi orang nak kahwin ni dia tengah ni. Dia tanya rukun Islam, rukun iman, kau nanya kawan tu. Baru takdir lah kalau dia tanya. Nak tanya ni. Rukun iman ada berapa? 5. Hai kamu ni tu rukun Islam. Kau tanya rukun iman, jawab 5. 5 lah. Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan rasul, beriman dengan hari kesudahan. 5 je. Ada riwayat hadis 5 bukan 6. Kejut pula tu iman nikah. Tak tanya dah tu iman nikah. Dia tanya rukun iman ada berapa? Kawan tu jawab 5. Dia kata nak kena budak ni. 5 tu rukun Islam. Rukun iman lah. Rukun Islam 5 juga. Rukun iman 5 juga. Terakak pun kau tu iman. Kena dia gitu. Tapi memang ada riwayat hadis. Nabi sebut rukun iman 5 je. Beriman dengan Allah, malaikat, kitab, rasul dan hari kesudahan. 5 je. Tapi jangan pelik gitulah. Orang tak tahu tu. 5 je ada riwayat hadis. Dari mana pula qada-qada? Qada-qada tu hak qudrah, iradah, ilmu, sifat 20 masuk dah di rukun yang pertama.
Dia dalam hadis kita jumpalah rukun iman 5 ataupun 6 perkara tu. Tapi dalam Al-Quran tidak ada satu ayat yang menghimpunkan ke 6 rukun iman. Tidak ada. Ayat yang sebut saya berasingan adalah. Sebut saya berasingan tu adalah. Tapi nak lengkap ke 5 tak ada. Dalam satu ayat yang kita dah baca seumur tu, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Pak je. Kan kita dah baca lepas wirid semayang tu kan. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Pak je. Itu paling banyak tu. Apa paling banyak? Nak cari 5 ataupun 6 tak jumpa dalam ayat Al-Quran. Satu ayat yang menghimpunkan ke 6 rukun iman tidak ada. Tapi ayat beriman dengan hari akhirah ayat Quran, tapi di ayat yang lain. Beriman dengan hari kesudahan, beriman dengan hari akhirah ayat Al-Quran, tapi ayat lain. Nak kata pada satu ayat terhimpun ke 6 rukun iman tidak ada. Yang ada tadi ialah 4 je. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ada 4 je. Ayat Al-Quran hak berkaitan dengan kufur. Ayat Al-Quran hak berkaitan dengan kufur. Didatangkan kufur pada 5 rukun iman. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dalla dalalan ba'ida. Ayat Quran. Tapi itu bukan ayat cerita iman, ayat cerita sebaliknya, orang yang kufur. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dalla dalalan ba'ida. Itu ada. Sesiapa yang kufur dengan Allah, tidak beriman dengan Allah, dan kufur dengan malaikat, kufur dengan kitab, kufur dengan rasul, kufur dengan hari kesudahan, maka sesungguhnya telah sesatlah ia sebagai sesat yang jauh. Tapi ada 5 kekufuran sahaja. Mana kufur dengan qada dan qada? Kufur dengan qada dan qada masuk di bawah kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rukun iman ke-6 ni sebenarnya sudah masuk di rukun iman pertama, tetapi kenapa Nabi SAW diletak rukun asing pula di rukun iman yang ke-6? Kemudian dalam hadis Jibril itu pula Nabi ulang pula. Hak ni kalau pernah ingatlah, saya ada tulis di whiteboard 5-6 tahun dahululah, saya ada tulis di whiteboard di surah iman ni lah. Hak hadis Nabi SAW bila ditanya oleh Jibril AS, hak jawab 6 rukun lah. Hak 5 rukun tu hadis yang lain. Hak jawab 6 rukun. Nabi SAW bersabda, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Bukan wal qadari, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Ada tak perasaan berbeza? Ini dia panggil hadis qauli. Sabdaan tu keluar daripada lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada hadis fi'li. Pada hadis fi'li, lafaz hadis itu keluar daripada mulut sahabat menceritakan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan begian. Lafaz hadis itu mari dari mulut siapa? Mari daripada mulut sahabat. Menceritakan apa? Menceritakan perbuatan Nabi. Dia panggil hadis fi'li, perbuatan. Tapi lafaz hadis itu keluar daripada mulut sahabat. Maka tidak mustahil ada tersilap dari segi bahasa Arab. Tak mustahil. Adapun hadis qauli, lafaz hadis itu keluar dari mulut Nabi, lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mustahil sama sekali berlakunya kesilapan. Sebab Allah Taala sudah bagi jaminan, wa ma yantiqu anil hawa in illa wahyun yuha.
Tidak bertutur Nabi daripada hawa nafsu Nabi sendiri. Tetapi apa yang Nabi tuturkan adalah wahyu daripada Allah. Maka wahyu daripada Allah mustahil tersilap. Jadi hak Nabi kata ni mustahil tersilap. Tetapi Nabi berbeza. Antuk minabillah, bahawa engkau beriman dengan Allah. Wa malaikatihi, dan malaikah. Bukan wa tu'mina bimalaikatihi. Diatafkan dengan waw. Wa malaikatihi, dan malaikahnya. Dengan makna engkau beriman dengan malaikah. Wa kutubihi, dan kitabnya engkau beriman dengan kitab. Wa rusulihi, dan segala rasulnya engkau beriman dengan segala rasul. Wal yaumil akhiri, dan hari kesudahan. Dan hari kesudahan, engkau beriman dengan hari kesudahan. Tapi yang keenam, wa tu'mina. Tak Nabi ulang. Dan engkau beriman. Kalau nak sama, wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrih. Sama kan? Nabi ulang wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Amil dengan muta'allah dia Nabi ulang balik. Itu balaghahnya hadis Nabi SAW. Dan engkau beriman dengan qadar baik dan jahat, qadar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi ulang? Itu penekanan. Selain daripada rukun iman ke-6 ni sudah masuk di rukun iman pertama, tapi Nabi gila letak asing rukun iman ke-6, Nabi tekan pula wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Sebab apa? Sebab hak inilah hak nak kena amati molek. Keluarnya bagai-bagai pegangan yang terpesong adalah hak berkaitan dengan rukun iman yang ke-6. Terpesong pada rukun yang ke-6, terpesong pada kudrah, iradah dan ilmu. Terpesong pada wahdaniyah, keesaan pada perbuatan. Tak ada dah lah. Habis ya? Ada ni. Beriman dengan malaikat, itu tak ada yang terpesong. Beriman dengan kitab ke, beriman dengan rasul ke, beriman dengan hari kesudahan ke. Walaupun adalah juga pegangan-pegangan terpesong hak berkaitan dengan hari kesudahan. Pegang Mu'tazilah tu tak ada kitanya. Contohnya Mu'tazilah menafikan haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ahli sunnah beriman ada haud, ada qalam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dia meniti tiang sirat. Ada haud Nabi. Itu akidah ahli sunnah jemaah dengan hadis yang mutawatir. Yang mana haud Nabi SAW ni, dia punya gayung, Nabi kata, banyaknya gayung sebanyak bintang di langit. Dan apabila minum haud Nabi SAW, kolam Nabi SAW, maka tidak akan dahaga selama-lamanya. Tidak akan dahaga selama-lamanya. Ahli syurga minum air bukan kerana dahaga, kerana bersedak-sedak. Bila minum haud Nabi ni tak akan dahaga selama-lamanya. Termasuklah yang akan masuk ke neraka Jahannam pun tak akan dahaga dah. Dia terseksa dengan seksaan yang lain. Ni kita imani. Itu Kausar. Tu dah syurga tu. Kausar lain, haud lain. Tetapi air telaga haud Nabi saluran ke apa? Punca dia daripada Kausar dalam syurga. Air dalam haud Nabi, kolam Nabinya mari daripada Kausar dalam syurga. Tapi Kausar lain, haud lain. Mu'tazilah menafikan haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tak ada lah kitanya. Mu'tazilah beriman ada syurga. Mu'tazilah beriman ada neraka. Tetapi belum ada lagi sekarang. Sebab belum guna. Kalau belum guna, Tuhan buat siap-siap dah. Membazir dia panggil. Membazir lah. Syurga comel. Segala-gala ada di dalam.
Dah pakai ke tak? Dah pakai lagi lah. Lepas tu, buat apa awak-awak? Membazir. Sia-sia. Allah tak buat perkara yang sia-sia. Anu Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak menafikan syurga dan neraka. Mu'tazilah menafikan syurga dan neraka sekarang belum ada. Betul lah kitab Faridah nanti, syurga yang telah ada sekarang, neraka yang telah ada sekarang. Kenapa pula sebut gitu? Yang telah ada sekarang. Sebab Mu'tazilah menafikan sekarang belum ada. Nanti sampai masa nak dimasukkan ke dalam syurga dan neraka, Allah buatlah. Ini Mu'tazilah. Itu contohnya. Ada ni. Tapi paling banyaknya adalah di rukun iman yang ke-6. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang bicara bab perbuatan hamba yang ikhtiariyah. Ini pun di antara perkara yang berkait dengan rukun iman yang ke-6. Hak ni kena ambil molek, kena dengar molek, ambil faham molek. Sebab macam sebut minggu lepas lah, bila pergi pada ikhtiar dan usaha ni, orang yang aliran agama pun ada yang terpesong jelas-jelas dalam bab perbuatan hamba yang ikhtiariyah ni. Perbuatan hamba yang bangsa pilihan. Ada ni keluar kepada Qadariyah, keluar kepada Jabariyah, 3 mazhab. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, Qadariyah dan juga Jabariyah. Tapi di sini disebut Ahlussunnah, yang keduanya Jabariyah, yang ketiganya Mu'tazilah, Qadariyah. Ni hak banyak terpesong. Jadi kita kena satu-satu. Masa saya bicara hak rukun ke-6 pun saya tekan dah. Bab ikhtiar usaha ni hak pembicaraan sekarang ni. Hak terkini yang saya duduk tekan bab ikhtiar dan usaha adalah dalam Manih FM. Manih FM, Terengganu Manih FM. Dia hari Jumaat pukul 6 petang. Hari Jumaat pukul 6 petang. Kitab Safinatun Najah, kitab Pekoh. Tapi di awalnya dibicarakan rukun Islam, dibicarakan rukun iman. Jadi dibicara rukun iman tu saya panjanglah. Makna kalau kira minggu lepas hari Jumaat baru ni selok yang ke-28. Selok yang ke-28. Kenal selok? Bukan selok kera, ni selok kera kan? Kan? Oh, selok kera dia kata. Kera selok juga dah. Kita selok nganga tau. Apa dia selok nganga? Yang selok nganga tu maksud apa? Keju. Tak. Selok nganga tu kan? Keju. Selok nganga tu tak boleh jawab ke mana? Tak payah dengar. Tak ada selok nganga, tak ada. Sungguh ni? Tak ada sungguh ke? Selok kera ada lah. Selok nganga? Selok nganga tak ada? Ya ke tak ni? Tak ada? Tak ambil mana tak ada? Tu bukan selok tu. Ni S-L-O-T. Selok mana apa? Satu bahagian lah. 28 selok. Sebab masa dia pendek 40 minit je. 40 minit. Dia asalnya program Tok Manik FM tu di Wisaya setengah jam. Kata setengah jam nak cakap apa? Kalau cakap fadilat boleh setengah jam. Tak cakap apa setengah jam. Jadi kalau kisah tu setengah jam, tapi masa saya 40 minit. Biar tak apalah 40 minit, kita ambil 40 minit. Kalau kira hak tu setengah jam lah. Lepas tu ada dia punya sains hak baru tu 45 minit lah. 40 minit. Tapi tak lewat juga sementara ni 45 minit. Sebab maghrib terlampau awal. Kalau maghrib tu mungkin pukul 7 ke, boleh 45 minit. Maghrib terlampau awal. Jadi 40 minit lah kata. Sekarang ni slot yang ke-28. Jadi sekarang ni bicara bab ikhtiar usaha. Dia radio kita bukan macam masjid. Masjid kita senang ni kita mengajar gini. Sebab orang istiqamah senang.
Radio ni ada orang terdengar, ada begitulah. Payah sikit. Takut nak bicara sebab radio, faham tak radio? Orang tak dengar dah radio. Radio ni orang bawa kereta. Di rumah tak ada radio dah. Ada di rumah. Radio nak dengar pengumuman 1 Syawal. Ada? Oh, tu zaman dulu tu. Ada dah sekarang ni. Tapi ada orang yang mengikuti radio. Orang ikuti radio, hak terang FM dia ikut. Memang dia ada radio dia. Dia ada radio. Dia pergi rumah anak dia, dia bawa radio tu. Dia bawa radio. Sebab apa? Sebab anak dia tak ada radio. Anak dia kata radio telefon boleh dengar radio. Dia tambah gitu, dia nak hak ni. Hak original apa? Hak klasik. Mana pergi rumah anak, dia bawa radio, nak dengar hak dalam radio lah. Nak dengar pengajaran tu lah. Cuma takut sikit radio sebab orang pelbagai. Kita mengajar di Masjid Surau ni orang yang sama. Itu senang. Maknanya akan sambung. Cuma ialah kita pun nak kena tu jugalah, nak kena fokus molek, Sebab perbuatan hamba yang ikhtiariyah. Perbuatan hamba di sini, siapa hamba? Hamba ni manusia, jin, malaikat, samalah hamba. Ke malaikat bukan hamba? Sama je. Manusia, jin, malaikat, hamba. Yang keluar daripada makhluk ni perbuatan yang ada pilihan sendiri. Siapa dia hamba? Yang keluar daripadanya perbuatan pilihan sendiri. Manusia, jin, malaikat atau hamba. Bukan hanya perbuatan hamba ni hanya kepada manusia, bukan. Hamba, manusia, jin dan malaikat. Perbuatan ikhtiariyah. Perbuatan yang hamba ada pilihan. Satunya perbuatan. Ni perbuatan kita ni. Satunya pilihan. Kita perbuat mari daripada kita memilih. Kita memilih nak datang ke surau iman. Perbuatan kita melangkah ke surau iman. Kita memilih untuk duduk di tempat mana. Perbuatan kita pergi duduk. Kita memilih untuk beri perhatian. Perbuatan kita beri perhatian. Kita ada perbuatan yang datang daripada pilihan. Perbuatan kita ni mari daripada pilihan hati kita, itu hanya majazi, letak sahaja, bukan hakiki. Hakikinya tidak ada perbuatan hamba dan tidak ada pilihan hamba. Diri perbuatan hamba itulah qada perbuatan Allah. Diri pilihan hamba itulah qada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun mak kenal lah tu. Rukun mak kenal sekalian perkara qada dan qada Allah. Pilihan hamba untuk melakukan itulah qada dan qada Allah. Gerak dia yang hamba berusaha itulah qada dan qada Allah. Jadi hamba tidak ada apa itu pada hakiki. Adapun pada zahirnya maka disandarkan perbuatan kepada hamba. Perbuatan ni mari dia ada pilihan hamba, ikhtiar pilihan hamba. Perbuatan hamba dipanggil kasbun. Perbuatan hamba dipanggil kasbun. Ikhtiarun ni pilihan hati. Ikhtiarun pilihan hati. Kasbun ni perbuatan usaha hamba. Ada perbuatan tu berlaku pada perkara tu berlaku zahirnya pada perbuatan hamba. Perkara tu berlaku zahirnya perbuatan hamba, tetapi bukan datang daripada pilihan hamba. Yang kebanyakan kita ni, kita duduk, kita diam, kita gerak, kita memandang, kita mendengar, itu pilihan. Itu pilihan hamba. Hamba perbuat serta daripada pilihan hamba. Ada perkara yang berlaku pada perbuatan hamba, pada diri hamba, tetapi perbuatan yang berlaku tu bukan datang daripada pilihan hamba. Mana contohnya? Contohnya
nak panggil apa? Mana kita debor, kita kenaling. Debor dada ni bergerak Perkara tu berlaku pada hamba. Kita kenaling, kesejukan. Runyuk panggil. Ni, gerak pada ni. Berlaku pada perbuatan hamba, tapi hamba tidak memilih. Contohlah kita kata, contoh. Orang yang OKU lah, orang OKU. Contohnya Parkinson ke apa kan. Dia kepala dia bergerak, tubuh dia bergerak. Dia bercakap saja, kepala dia bergerak, tubuh dia bergerak. Bergerak kepala, bergerak tubuh, itu datang daripada diri hamba. Tapi hamba tidak memilih untuk berlaku perbuatan tu. Tanda ni. Contohlah, hamba memilih dan melakukan. Hamba berjalan. Memilih serta melakukan. Berjalan. Tersepak. Tersepak tu berlaku kepada hamba. Tapi hamba memilih dan untuk menyepak? Tidak. Tersepak. Yang hamba ni pilih dan lakukan adalah panjat. Tiba-tiba terjatuh. Terjatuh tu ada tak pilihan hamba? Tidak ada. Seumpama ni dipanggil perbuatan hamba yang ittirariyah. Dia panggil ittirari. Hak kita bicara sekarang perbuatan hamba yang ikhtiari. Ejaan tu tengok molek tu, ejaan tu. Ikhtiari. Alif kha ta ya alif ra ya. Ya nisbah. Ikhtiyariyun. Ikhtiyariyah. Masuk tu marbutah. Satu lagi dia panggil ittirariyah. Ittirariyun. Alif da ta ra alif ra ya. Alif da ta ra alif ra ya. Ittirariyah. Yang terjadi tanpa ikhtiar hamba. Tadilah contohnya debor, kenaling, orang OKU yang kepalanya bergerak-gerak, tersepak, terjatuh, itu dia panggil ittirariyah dia panggil. Berlaku kepada perbuatan hamba tapi hamba tidak memilih. Dia panggil terjadi. Faham tak? Dia panggil terjadi. Maka perbuatan hamba yang ittirariyah ni, yang hamba tidak memilih, maka hukum syarak tak ambil salah. Hukum syarak tak ambil salah sebab bukan hamba yang memilih. Hukum syarak tak ambil salah. Contohnya dia sembahyang tapi dia OKU, kepala dia bergerak dalam sembahyang, tubuh dia bergerak dalam sembahyang, bergerak 3 kali turut-turut dengan anggota besar, batal sembahyang. Haram, batal sembahyang. Tapi itu bergerak 3 kali turut-turut dengan anggota yang besar jikalau bergerak tu daripada pilihan seseorang. Adapun OKU tadi itu kepala dia bergerak dalam sembahyang, dia tidak memilih untuk gerakkan kepala. Itu ittirariyah, syarak tak ambil salah. Dia bergerak daripada mula takbir, kepala dia tu sampai ke salam, tak ada apa-apa pun sembahyang dia. Dia bergerak ratus kali dalam satu sembahyang, tak ada hukum. Sebab itu bukan ikhtiyariyah, dia panggil ittirariyah. Hamba tidak memilih, maka tak ada salah kan? Dia berjalan-berjalan, dia tersepak, pecah kaki dia. Pecah kaki dia. Ada ni. Hak tak pecah kaki pun kalau tersepak ni terduduk. Oh, senyap sekejap. Masa tu jangan tegur lah masa tu. Jangan tegur. Taklah kaki tak pecah. Tapi tersepak tu terduduk. Macam nak menangis ke? Sakit atau kata jangan tegur. Tegur masa tu tak kena masa lah. Kalau terpecah ulat kaki sama telah lah. Syarak ambil hukum ke tak? Ambil salah ke tak? Dah. Salah tak? Syarak tak ambil hukum. Bukan kalau disobar, direda, boleh paling wajib pula situnya. Tak ada syarat ambil salah.
Tetapi kalaulah dia ni nak marah kepada orang, dia pun mengamuk, dia pun sepak barang, pecah kaki, haram berdosa kerana mencederakan diri sendiri. Dan dia memilih nak sepak kan? Maka ada hukum syarak. Dah tadi tersepak, pecah juga kakinya. Ada ikhtiari ke tak? Ada pilihan ke tak? Tak ada. Ittirari. Syarak tak ambil hukum. Tak ambil salah pun. Dia terjatuh. Terjatuh, patah dia terjatuh. Syarak tak ambil hukum. Ada pun panjak saja nak terjun. Nak mencederakan diri. Tak ada orang buat. Tak ada orang buat. Hukumnya haram kerana mencederakan diri. Kalau dia memilih. Tapi kalau dia terjatuh, patah pun syarak tak ambil salah. Dia sabar, dia reda, boleh pahala wajib pula ke dianya. Sebab apa syarat tak ambil hukum? Tak ambil salah. Sebab ittirari. Perbuatan hamba yang bukan datang daripada pilihan. Tapi hak banyaknya ikhtiari lah hak banyak. Perbuatan hamba yang ikhtiari. Hak ni yang berlaku kepada kitanya. Ikhtiari berlaku kepada kitanya. Mana? Ittirari yang terjadi. Jadi perbuatan ittirari, ahli sunnah sama, qadariyah sama, jabariyah sama, tidak disandarkan kepada pilihan hamba. Semata-mata qadar dan qada Allah. Ini sama. Ittirariyah sama. Ahli sunnah, qadariyah, jabariyah sama. Tak ada dikerasi. Hak qada-qada je. Tak ada hamba. Ini sama. Termasuk qadariyah. Qadariyah perbuatan hamba yang ikhtiari, sesat jauh lagi. Dia mensyirikkan Allah pada perbuatan qadar, kita akan bicara nanti. Mana hamba sendiri yang memilih dan melakukan. Hamba sendiri yang memilih dan melakukan. Bukan hak qada perbuatan Allah, bukan. Ni Mu'tazilah qadar ni. Ini mensyirikkan Allah pada perbuatan berat. Tapi qadarah ni perbuatan ittirari tadi, tersepak, terjatuh, tidak ada pilihan hamba dan tidak ada perbuatan hamba, semata-mata qada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini hak qadariyah. Hak sesak jauhnya dalam bab ikhtiari yang kita akan bicara nanti. Bab ittirari dia tak ada pilihan dan perbuatan hamba, semata-mata qada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara qada lah perbuatan Allah. Apa yang Allah perbuat sebagaimana qadar kehendak Allah. Jadi qadar tak sebut dah lah. Qadar kehendak Allah, ketentuan Allah tidak disebut dah. Kita nak sebutnya qada perbuatan Allah. Apa yang Allah qadakan, apa yang Allah perbuat sebagaimana yang Allah kehendak, yang Allah telah tentukan pada azal. Jadi kita fokus pada qada. Jadi sekarang ni Mu'tazilah qadariyah ni dalam perkara perbuatan hamba yang ikhtiariyah, dia jauh sesat. Memilih melakukan hamba sendiri dengan kudrah, tenaga, upaya yang Allah letak pada diri hamba. Ini jauh sesatnya qadariyah ni. Tetapi pada perbuatan hamba yang ittirariyah, yang terjadi, yang terjatuh, tersepak, contohnya tidak ada hak hamba, semata-mata qada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ahli sunnah, semata-mata qada perbuatan Allah, tidak disandarkan ikhtiar usaha kepada hamba. Jabariyah bukan perbuatan ittirariyah, perbuatan ikhtiariyah pun semata-mata qada Allah, tak ada pilihan dalam perbuatan hamba. Jabariyah ni ikhtiariyah pun tak ada hak hamba, ittirariyah sama telah tak ada hak hamba. Tapi nak ceritanya hak ittirariyah, ahli sunnah, qadariyah, jabariyah, satu pandangan, satu akidah, semata-mata qada dan qadar Allah, tidak disandarkan pilihan dan perbuatan kepada hamba. Itu sama hak ittirariyah. Hak jarang-jarang berlaku. Hak nak bicara dalam kitab kita ni hak ikhtiariyah, hak banyak berlaku.
Ahli sunnah jemaahnya macam mana, Jabariyahnya macam mana, Mu'tazilah Qadariyahnya macam mana. Jadi perbuatan hamba yang ittirariyah semata-mata qadar dan qada Allah. Pandai ni. Dari segi hakiki pun begitu, kita berpegang pun begitu. Tidak langsung disandarkan kepada pilihan dan perbuatan hamba. Kita pergi kepada perbuatan ikhtiariyah. Kita pergi pada perbuatan ikhtiariyah yang banyak berlaku ni. Kita memilih, kita melakukan. Kita memilih, kita melakukan. Sebelum kita nak bicara hak ahli sunnah ke, qadariyah ke, jabariyah ke, kita hak perbuatan hamba yang ikhtiariyah ni, kita nak kira dari rukun iman yang ke-6. Kita nak kira daripada rukun iman yang ke-6. Perbuatan hamba yang ittirari semata-mata qada dan qada Allah. Ahli sunnah sama, qadariyah sama, jabariyah sama. Kita pergi kepada hak perbuatan hamba yang ikhtiariyah. Sebelum kita nak fokus ahli sunnahnya macam mana, dan kitab ni mazhab kedua jabariyah, mazhab yang ketiganya qadariyah, Mu'tazilah qadariyah. Sebelum kita nak fokus pada tiga mazhab ni, dia mazhab ni bahasa Arab. Kalau kita tengok jalanan lah, mazhab tu jalanan. Apa ya? Mazhab apa? Aliran, jalanan. Aliran, jalanan tu mazhab. Bahasa Arab, tapi kita sebut mazhab lah. Jadi orang sesat panggil mazhab juga. Mazhab sesat lah. Jalanan sesat. Kita kan sebut mazhab ni kan orang molek kan. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, mazhab Maliki. Orang comel lah mazhabnya. Orang sesat pun mazhab juga. Apa mazhab? Jalanan. Jalanan yang sesat. Mazhab Mu'tazilah. Dia panggil mazhab Mu'tazilah. Sini dibicara mazhab Jabariyah, mazhab Mu'tazilah Qadariyah. Mazhab lah. Tiga mazhab ni. Tiga jalanan, tiga aliran. Aliran ada panggil tak? Aliran. Tiga aliran. Tiga jalanan, tiga mazhab lah. Jadi sebelum kita nak pergi kepada hak tiga mazhab ni, hak berkaitan dengan perbuatan hamba yang ikhtiari yang banyak berlaku ni, macam mana perbuatan hamba yang ikhtiari ni dari sudut hakiki, hak ditajuk rukun iman yang ke-6. Perbuatan hamba yang ikhtiari. Sebelum nak pergi kepada tiga mazhab, ahli sunnah, jabariyah, qadariyah, kita nak tanya dulu, perbuatan hamba yang ikhtiari ni, kalau perbuatan hamba ittirari, memanglah hak Tuhan, tak ada langsung hak hamba, dan tak ada hak hamba. Hakiki pun begitu, di pegangan pun begitu, di zahir pun begitu. Sekarang ni kita nak pergi kepada perbuatan hamba yang ikhtiari. Sebelum nak pergi pada tiga mazhab tu, nak tanya dulu mula-mulanya, dari segi hakiki yang sebenar-benar, sebagai rukun iman yang ke-6, macam manakah kedudukan perbuatan hamba yang ikhtiari? Dari segi hakiki yang sebenar-benarnya, perbuatan hamba yang ikhtiari, hakikinya ittirari belaka. Gitu. Itu je. Sebelum nak pergi pada ahli sunnah, jabariyah, qadariyah, nak balik hakiki ni. Perbuatan hamba yang ikhtiari dari segi hakikinya ittirar belaka, ittirari belaka. Tak ada langsung hak hamba. Qada. Tu kena mati tu hakiki tu. Hak tajuk rukun iman yang ke-6 tu. Tajuk rukun yang ke-6 ni sekalian perkara. Qada dan qada sekalian. Ittirari ke ikhtiari ke baik ke jahat ke sekalian. Qada dan qada. Sekalian sama ada ittirari atau ikhtiari.
Tak ada. Kita nak pergi kepada ikhtiari ni, jangan lupa hak hakiki ni. Jangan lupa hak tajuk rukun iman yang ke-6. Sekalian qada dan qada. Ittirari je ke qada-qada? Ikhtiari pun qada-qada juga. Jadi kalau gitu, ittirari belakalah. Ittirari belakalah. Mana? Jangan. Boleh. Ni selok nganga ni. Contoh selok nganga. Kita tak selok nganga lah. Kalau orang selok nganga. Telopong siapa? Pening. Dok masuk. Ni malah. Biar malah belajar-belajar. Lepas tu? Hak ni jangan hak ni. Hak ni kalau kena cari air tawar, cari air tawar dulu. Air tawar lah. Air tawar mana? Air tawar Kedah tu lah. Ada kan? Air suang, air apa tu. Air tawar tu lah. Dari segi hakikinya, ikhtiari adalah ittirar. Terbelaka. Hak Tuhan belaka. Itu hakiki dia. Jadi hakiki Jabariyah lah. Hakiki Jabariyah lah. Ittirari ke ikhtiari ke hakiki Jabariyah. Kita jabar. Dikerasi oleh qada dan qada Allah. Dikerasi. Tak ada kita. Itu hakiki dia. Tapi ingat baik tu, wajib berpegang hamba ada pilihan. Tidak berpegang hamba di pilihan Jabariyah lah pulaknya. Tapi memang hakiki sebenar-benar Jabariyah. Tapi kenapa salah berpegang dengan akidah Jabariyah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami yang sembah. Akan dikau kami yang minta pertolongan. Ada ni. Syayat cukuplah. Ayat Al-Quran menyandarkan perbuatan kepada hamba tu banyak sangatlah. Mereka yang beriman. Orang yang beriman. Bukan qada-qada. Mereka yang beramal soleh. Mereka yang bertakwa. Mereka yang kufur. Mereka yang zalim. Mereka yang fasik. Semua disandar kepada hamba belaka. Tidak disandar kepada qada dan qada. Tidak. Maknanya yang beriman, yang beramal soleh, yang kufur, yang melakukan kefasikan dan kezaliman, pilihan hamba. Tu wajib berpegang seumpama tu. Tapi hakikinya ittirar belaka. Sekalian qadar dan qada Allah. Rukun iman yang ke-6. Mana? Waktu dalam kitab Aqidatun Najin. Tapi dalam kitab Aqidatun Najin tu dia membicarakan berkaitan dengan keesaan Allah pada perbuatan. Yalah, qada lah perbuatan Allah. Tapi dibicara di bawah tajuk wahdaniyah. Wahdaniyah pada perbuatan. Dipanjang dalam kitab Aqidatun Najin. Keesaan Allah pada perbuatan ni, sekalian perkara perbuatan Allah cukup dah. Sekalian perkara perbuatan Allah. Tapi ditakmimkan sama ada perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang jahat, dan sama ada perbuatan yang ittirari, sama ada perbuatan yang ikhtiari, sama ada perbuatan yang zahir daripada manusia ataupun perbuatan yang zahir daripada yang lain. Apa yang disebut dengan keesaan pada perbuatan dengan makna sekalian perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian perbuatan Allah. Itu makna keesaan pada perbuatan. Kalau berpegang ada sesuatu perkara yang berlaku, perbuatan hamba sendiri, perbuatan makhluk sendiri, bererti Khalik yang menjadikan sudah berbilang. Allah sebagai Khalik menjadikan kerja Allah.
Hamba makhluk ada kerjaan dia sendiri. Jadi hamba makhluk yang lemah ni naik pakat jadi khalik juga. Itu dipanggil mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ada ni. Ini musyrikun ni, faham boleh. Orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Islam. Hak sembah berhala tu orang kafir teguh. Ini orang Islam pada zahir, tapi akidahnya mensyirikkan Allah pada perbuatan. Hak sembah berhala tu dia bukan dia mensyirikkan Allah pada zat. Hak tu orang kafir pada zahir dan kafir di sisi Allah. Hak ni orang Islam pada zahir, tapi mensyirikkan Allah pada perbuatan. Apa mensyirik? Mensekutukan Allah pada perbuatan. Sekutu macam mana? Mana perbuatan Allah, perbuatan Allah. Bukan Allah buat belaka. Hamba ada juga perbuatan tersendiri. Itu panggil mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ada ni. Kita dulu kemah molek dah dulu. Sifat yang keenam. Sifat wahdaniyah. Kita ni agama tauhid ni. Kita ni tauhid ni. Kita ni junjung kalimah la ilaha illallah. Dia panggil apa la ilaha illallah? Kalimatut tauhid. Orang nak mati dia ajar dengan la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Miftahul jannah la ilaha illallah. Nabi kata anak kunci syurga la ilaha illallah, tauhid anak kunci syurga. Ada ni. Mengesakan Allah pada zat, mengesakan Allah pada sifat, mengesakan Allah pada perbuatan. Kesemua perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian perkara. Tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Sekalian perkara. Cukup dah tu. Tapi nak kita akidatun najin ditakmimkan. Diperluaskan lagi. Diperluaskan lagi, ditakmimkan. Sama ada perbuatan yang baik ataupun perbuatan jahat, ianya adalah keesaan Allah pada perbuatan. Hanya Allah yang perbuat, baik ataupun jahat. Bila sebut sekalian perkara perbuatan Allah, tak payah dah baik jahatnya. Dah diperjelaskan lagi, ditakmimkan dengan sama ada perbuatan baik, sama ada perbuatan jahat adalah keesaan Allah pada perbuatan. Ada ni. Dan sama ada perbuatan iktirari dan perbuatan yang ikhtiari, hakikinya sama keesaan Allah pada perbuatan. Itu je. Jadi kalau gitu hakikinya iktirari, ikhtiari, tulis je lah. Ikhtiari hanya pada zahir, iktirari pada hakiki, walaupun zahirnya ikhtiari. Kalau perbuatan iktirari tersepak, terjatuh, iktirari pada zahir, iktirari pada hakiki. Tapi kalau perbuatan ikhtiari, melangkah, memanjat, ikhtiari pada zahir, pada hakikinya iktirari. Gitu. Sama je lah. Tersepak, terjatuh, pada zahir, iktirari, terjadi. Hakikinya iktirari, terjadi. Qada perbuatan Allah, bukan hak hamba. Hanya hamba ni umpama ni wayang kulit sahaja. Pada wayang kulit ni mana kulit-kulit ni yang digerakkan oleh tok dalam. Itu hakiki dia. Umpama wayang kulit itu hakiki. Tapi kena jaga jangan terundur pada akidah Jabariyah. Ada ni. Maknanya kulit itu hanya terkeras, tergagah. Ada kulit itu ada pilihan nak gerak, tak ada. Kulit itu mati. Yang menggerakkan tok dalam yang menggerakkan. Sama hakikinya. Gerak diam manusia ni sama ada iktirari ke ikhtiari ke, umpama wayang kulit. Iktirar belaka. Terjadi daripada qada perbuatan Allah belaka. Jadi perbuatan yang iktirari, tersepak, terjatuh, iktirar pada zahir dan pada hakiki. Pada ni.
Ada pun melangkah, berjalan, cermat, berjalan. Dia pun panjat dengan cermat, dia panjat tu takut terjatuh. Jadi perbuatan berjalan, perbuatan panjat pada zahirnya ikhtiari, pada batin hakikinya ittirari, sama sahaja. Qada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keesaan pada perbuatan, sekalian perbuatan Allah, sama ada perbuatan yang ittirari ataupun ikhtiari. Hakikinya keesaan Allah pada perbuatan Allah yang perbuat segala-gala. Sekaliannya qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Kau nak kira balik, di mana yang payahnya? Payahnya nak faham. Ada orang makan tahun, hok lari pun larilah, hok marah pun marahlah. Jangan. Hok lari senyap-senyap, lari. Payah nak faham, dia kata. Apa payah nak faham? Kawan ni tanya semula. Dah sekalian hok Tuhan, payah nak faham ke payah nak terima? Dahlah sekalian hok Tuhan, payah nak faham. Mana ni? Payah. Benak tu panggil tu. Makan kepala ikan banyak berkali tau. Oh, dia makan ikan, gomor dengan kepala-kepala ikan dia gomor. Dia benak gitu tu. Tahu tu marah makan kepala ikan kan. Makan isi sudah lah. Kepala ikan wi ke kucingnya. Ni kepala ikan gomor ke tuan, kucing dibeli hok dalam plastik mahal. Dah lah, untuk kucing hok mahal tu dibeli. Dah kepala ikan, tuan ikan gomor. Oh, kepala ikan tu ke kucing tu. Tadi benak. Sekalian perbuatan Allah. Allah payah. Payah apa? Payah nak faham. Dah ni kadang-kadang orang masa dulu kok sekolah tinggi-tinggi, pakak besar-besar, orang cerdik. Payah nak terima. Sebab apa? Sebab daripada balik sudah karat dah. Dengan akidah mensyirikkan Allah pada perbuatan. Kemudian lah barulah hak tu gak kena cari tu. Mana? Tak ada. Cerita tu orang tak faham. Kalau orang lelaki faham lah. Ambil tu hak dia, hak nembok dinding kapal. Tahu tak? Dia nak tembok karat-karat kan, nak cat baru kan tu. Apa panggil? Water jet. Water jet tu. Kena perut orang tembus. Water jet tu. Sebab apa? Karat tu. Hak ni kena ambil water jet. Kena kikih tu. Akidah mensyirikkan Allah pada perbuatan. Payah nak faham, dia kata. Bukan payah nak faham. Payah nak terima sekalian perbuatan Allah. Payah nak terima. Lari sungguh. Hak tak lari, alhamdulillah. Kadang-kadang makan tahun. Dia kata payah. Kemudian dia pun mengaku Ustaz tak payah Ustaz sebenarnya payah nak terima. Dia aku situ baru kita faham. Dan mana kata payah. Cerita mula-mula faham. Bila ulang-ulang tak faham. Kata pelik. Cerita mula-mula faham. Yelah, fahamlah sekalian qadar dan qada. Perici apa dia sekarang qadar dan qada? Hak Tuhan belaka, tak ada hak kita langsung. Pening dah. Saat dia dengar mula-mula okey. Lepas tu hurah jadi pening. Ataupun ulang jadi pening. Kenapa mula-mula dengar faham, ulang jadi pening? Kalau mula-mula dengar faham, ulang bosan. Kan ya? Kita dengar mula-mula faham. Lepas ulang-ulang bosan. Ni dengar mula-mula faham, ulang pening. Lepas tu lari balik. Dah gitu lah. Dia dengar tu macam dia faham. Dia tak faham. Bilang mulut boleh bilang belaka. Iyalah, sekalian qada. Sekalian qada. Jadi gerak diam kita ni. Gerak diam kita ni hak kita dah lah jadinya. Dah sekalian hak mana? Qada. Buat langit, buat bumi. Itu dak sekalian apa panggil, itu sebahagian. Tak sungguh. Disebut sekalian tu dia kata okey. Bila dia perici kan hak sekalian tu tak dia nak terima.
Yelah ustaz, sekalian qada saya pun berpegang, tak ada isu. Ni benar ni orang cerdik ni. Sekalian qada saya terima tu, saya berpegang gitu. Tak ada isu. Tapi takkan hok jahat qada juga. Kata dah. Sekalian pening pula kitanya. Sebab mula-mulanya hak sekalian qada saya terima dan saya berpegang. Tak ada isu di situ. Yang saya muskilnya hak jahat tu qada. Dah tak dikata sekalian. Pandai ni. Maknanya dia kata tapi tak faham apa yang dia kata. Betul ustaz, sekalian qada. Tapi takkan pilihan kita pun qada juga. Dah. Sekalian qada, pilihan kita pun qada lah. Dah pilihan kita dah kan. Dak qada lah. Maka kena buanglah perkataan sekalian. Kena letak sebahagian besar qadar qada, sebahagian kecil hak hamba sendiri. Apa jadi? Dah gitu kan. Sebahagian besar qadar qada, hak sebahagian kecil lagi hak hamba sendiri. Mana? Dak ni sungguh ni hak orang yang pengalaman orang. Hak lari-lari. Marah pun marah. Memaksa dia kata. Memaksa. Perkara yang akal tak nak terima dia kata. Memaksa. Dah ulang. Tak ada memaksa ulang ni. Sebab ada orang yang betul-betul nak faham. Sekali dengar tak faham, ulang. Faham sikit ulang. Faham sikit ulang. Faham sikit. Bukan memaksa. Dia kata memaksa satu perkara akal orang tak boleh terima. Apa akal tak boleh terima? Hak jahat, qada, akal tak logik. Nak ulang, nak memaksa orang, dia kata. Dia kata memaksa. Dah sebut semua kan, baik jahat, perkara jahat, qada. Akal tak boleh terima, tak sudah ulang lah. Bila ulang, dia kira memaksa. Perkara yang akal tak boleh terima. Marah siapa? Ulang. Kuliah berulang-ulang kali. Boleh sagu hati banyak dah. Ulang juga orang sama. Orang sampai sagu hati boleh kira juga. Dia kata ribu-ribu dah boleh sagu hati. Ulang waktu dia kata. Ribu-ribu. Ratus ribu juta dah dia tahu ribu-ribu. Dah ulang. Dia tak nak terima. Makna seolah-olah mengajar ulang ni seolah-olahnya memaksa. Supaya terima perkara yang akal tak boleh terima. Perkara jahat, qada, akal tak boleh terima. Ikhtiari pilih hamba pun qada. Pelik lah. Ikhtiari tak apalah. Qada. Ikhtiari pun qada. Sekalian perkara. Sama ada perkara baik ataupun perkara jahat, dan sama ada perkara ikhtiari ataupun perkara ikhtiari. Sekalian. Tapi dalam kita Aqidatun Najing, sekalian perbuatan Allah, keesaan pada perbuatan. Dan sama ada perbuatan yang zahir daripada manusia. Ini zahir daripada kita ni. Pada hak tula je. Ulang ketika Aqidah hak tula je. Baik jahat, ikhtiari. Hak tula je. Baik jahat, ikhtiari belaka tu. Kawan Dan sama ada perbuatan yang zahir daripada manusia ataupun yang zahir daripada yang lain. Yang zahir daripada manusia tak sama dengan baik jahat. Sama je. Yang zahir daripada perbuatan manusia tak sama dengan perbuatan ikhtiari. Hak tula je tu, orang ulang je sebenarnya. Tak payah dah sebab sekalian perkara. Keesaan Allah pada perbuatan. Sama ada perkara baik ataupun jahat. Sama ada perbuatan ikhtiari ataupun ikhtiari. Dah hak baik jahat tu bukan ikhtiari. Sama ada perbuatan yang zahir daripada manusia. Dah zahir daripada manusia tu perbuatan apa? Bukan ikhtiari, bukan baik jahat. Atau panggil ulang. Ataupun perbuatan yang zahir daripada yang lain. Zahir daripada malaikah, zahir daripada syaitan, zahir daripada jin, zahir daripada binatang. Sekalian perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan zahir daripada malaikat.
Berlakunya tiupan sangkala pertama, hancur langit dan bumi. Zahirnya perbuatan malaikat. Tapi hakikinya keesaan Allah pada perbuatan. Zahirnya malaikat yang menurunkan rezeki, malaikat yang menurunkan hujan, malaikat yang meniupkan roh, malaikat yang mencabut roh. Hakikinya keesaan Allah pada perbuatan. Sebab apa? Sebab malaikat sama dengan manusia, hamba yang lemah, yang tidak ada sebarang peranan. Kesemuanya keesaan Allah pada perbuatan, kesemuanya qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Tu sahaja. Mana? Itu hakiki. Maknanya kita jelas dah ittirar hak Tuhan hakiki. Zahir pun hak Tuhan, hakiki pun Tuhan. Hak saya tanya tadi. Perbuatan hamba yang ikhtiari, hakikinya ittirar hak Tuhan belaka. Tak ada orang kita. Sama je. Jadi perbuatan hamba yang ikhtiari hanya pada zahir, hakikinya ittirari. Ikhtiar hakiki milik Allah. Ikhtiar pilihan hakiki milik Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan bermula Tuhan engkau ya Muhammad. Allah tak ni Rabb engkau ya Muhammad. Rabb Tuhan. Rabbil alamin Tuhan. Wa rabbuka yakhluqu, bermula Tuhan engkau ya Muhammad. Yakhluqu, menjadi ia Tuhan engkau ya Muhammad. Ma yasha wa yakhtar, barang yang ia kehendak, yang Tuhan engkau kehendak, dan barang yang ia pilih, Tuhan engkau pilih. Berarti khalik hakiki hanyalah Allah, kehendak hakiki hanyalah Allah, ikhtiar hakiki hanyalah Allah. Sekalian qada dan qada, tu dia. Hamba ada perbuatan, majazi letak sementara. Hamba ada kehendak, majazi letak sementara. Hamba ada ikhtiar pilihan, majazi letak sementara. Bahkan wajib berpegang, hamba ada pilihan, hamba ada kehendak, hamba ada perbuatan. Tapi hakikinya qadar dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittirari sama, ikhtiari sama, adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Jadi kena ingatlah, hak ittirari zahir hak Tuhan, hakiki hak Tuhan. Ikhtiari zahir hak hamba, tapi hakiki tetap hak Tuhan. Jadi pada hakiki ittirari dengan ikhtiari sama, sekalian qadar dan qada Allah, tu sahaja. Ulang-ulang hari ni sejam ni pun satu-satu perkataan hak sama tu berapa kali ulang? Cuba bilang berapa kali ulang? Bilang hak ni tak apa. Ada orang bilang saya ceramah, saya sebut perkataan bodoh 30 kali, dia kata. Oh, tambah tu. Ulang perkataan bodoh 30 kali, tambah tu. Malu kau orang Pas bodoh 30 kali dia kata orang bilang. Ada ni kita bilang ni. Hak sekaliang ni. Kan orang boleh bilang kan? Orang boleh bilang belaka. Yelah, kalau tengok live FB tu boleh bilang tu. Macam bola tu kan bola kan dia boleh bilang kan. Orang ni berlari jauh mana, hak ni sepak banyak mana, hak ni kan bukan gitu. Hak bola. Kan pemain-pemain bola tu kan ada hak sepak berapa kali pun ada tau. Ada hak berlari tu berapa kilometer dia berlari satu padang. Seorang-seorang pemain bola tu lah. Maknanya ada tukang kira tu, ada tukang kira. Ketika warna tu. Dah lah seorang tu berlari berapa kilometer selama dia main bola. Apa kira gitu benar? Ni boleh kira ni. Sekaliang perkara berapa kali? 30-40 kali budak tahu ni. Lebih bilang tu apa lebih 30-40 kali. Ada. Saya ulang tekan ni sebab apa? Sebab lah kita ni ramai orang-orang hok gitulah, hok baru-baru, hok lambat-lambat, lepas tu hok nak betul balik tu. Nak betul, nak kemas semula tu. Hok kemas dah, nak kemas lagi. Hok pandai dah, pandai sorang. Biar pandai boleh cerita.
Pandai seorang, batang nak cucu. Oh, boleh cerita tu fardu kifayah. Hak tu manfaat besar. Manfaat pula bukan pada orang lain, pada anak cucu kita. Jangan duk pandai seorang gitu. Kena ajar pada anak cucu kita. Nak ajar tu kena pandai berbicara. Memang ada orang sampai kesudah dia kata tak boleh. Pandai seorang dia kata. Pandai seorang pun alhamdulillah. Tak apalah. Batang anak cucu dinasihatkan suruh belajar gitu jelah. Atas upaya masing-masing. Makna belajar pada muda pak tua pun siapa tangga dia hanya boleh beramal sendiri, berakidah sendiri, beramal sendiri. Nak tolong ajar tak pandai. Tu hak belajar lama dah tu. Tu pun belajar tula je orang tua-tua ni. Belajar fardu ain tauhid tu lah juganya. Belajar fardu ain fiqh tu lah juganya. Belajar fardu ain tasawuf tu lah. Tak belajar lebih-lebih pun. Orang tua-tua kita ni belajar lama sangat. Cuba tengok kitab dia. Kitab ni lebih tu je. Tak ada kitab banyak pun. Dia sepatutnya kalau belajar 10 tahun lebih, kitab sealmari tu macam balik Mesir tu kan. Kitab sealmari kan. Dah belajar 10 tahun dah belajar dengar kan. Di rumah biar ada kitab satu almari. Belajar belah-belah tahun pun, kitab kecil-kecil tu je lah. Lebu dah kitab tu. Berapa kali belajar tak tahu dah. Ada orang dia belajar. Ustaz ni pernah mati ni Ustaz yang keberapa tak tahulah dia tu ni. Banyak tarikh dah dalam ni kata. Banyak tarikh dah. Banyak tarikh dah. Banyak kali belajar dah. Kitab tu je. Doa itu je. Sebab tu kita kata orang kita ni ada bagai-bagai. Mana kalau cerita rekah tu dok diterima pun. Siapa ke ulang-ulang pun ada juga payah lagi lepas ulang. Tambahan pula kita ni ada live FB gitulah. Kena ambil kira belaka lah. Hak kita di masjid ni tak apalah, istiqamah sepanjang masa insya-Allah. Tapi orang ikut live FB kena ambil kira belaka. Ini bab pegangan. Tak lulus sini, tak ada semayang, tak ada puasa, tak ada fiqh, tak ada tasawuf. Tak lulus akidah, fiqh tak ada nilai, tasawuf tak ada nilai. Ada ni. Kita belajar fiqh sungguh-sungguh. Kita belajar tasawuf sungguh-sungguh. Tapi tauhid tak lulus. Tak ada nilai fiqh sungguh-sungguh kita tu. Tasawuf sungguh-sungguh tak ada nilai. Kalau tauhid kita tak lepas. Ada ni. Jadi kita ni kena baca semula lah. Hak pertama mazhab ahli sunnah. Wallahu a'lam. Dekat-dekat jam setengah dah.